Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana kita dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama menyambung pembelajaran kita dalam subjek sejarah. Okey, pada sesi pembelajaran kita kali ini, Ustaz akan menerangkan kepada kamu semua tentang perubahan pada institusi raja. Okey, kita semua sedia maklum bahawa negara kita mengamalkan institusi beraja ini sejak dari zaman kerajaan Melayu awal lagi, di mana sehingga kini kita mengekalkan warisan ini yang menjadi simbol kepada kedaulatan dan juga kebanggaan negara kita. Okey, tetapi kita kena ingat bahawa institusi raja ini mengalami beberapa perubahan dari masa ke semasa. Okey, kita boleh lihat perubahan yang pertama berlaku pada zaman kerajaan Melayu awal, yang seterusnya zaman penjajahan British, zaman pendudukan Jepun yang ketiga, dan yang terakhir sekali ialah zaman selepas merdeka hingga kini. Okay, kita terus masuk kepada institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Okey, pada zaman kerajaan Melayu awal, raja ini ialah ketua kerajaan negeri baginda. Okey, raja adalah ketua kerajaan negeri. Okay, yang seterusnya, raja mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Maksudnya kuasa mutlak ini adalah kuasa penuh. Raja mempunyai kuasa penuh dalam urusan pemerintahan. Dan yang seterusnya, raja menentukan dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan juga hubungan diplomatik, di mana dasar-dasar ini ditentukan oleh raja. Macam mana urusan kita untuk mentadbir kerajaan, apakah undang-undangnya dan institusi kehakimannya, dan juga dengan kerajaan manakah yang kita akan menjalinkan hubungan diplomatik antara kita dan mereka. Dan yang terakhir sekali ialah raja dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Okey, di mana pada masa ini para pembesar menjadi pembantu kepada raja dalam urusan mentadbir kerajaan. Kita boleh lihat gambar yang Ustaz dah sediakan ini ialah ilustrasi bagaimana para pembesar dan raja bersama-sama duduk di balairung istana. Para pembesar menghadap sultan dan memberikan pendapat dan idea masing-masing, berbincang untuk membantu raja dalam menguruskan pentadbiran kerajaan. Okey, dan yang kedua, perubahan yang berlaku pada institusi raja pada zaman penjajahan British. Okey, pada zaman penjajahan British, raja masih dikekalkan sebagai ketua negeri. Okey, kedudukan raja sebagai ketua negeri dikekalkan. Tetapi raja tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Maksudnya raja sudah tiada kuasa mutlak dalam urusan pemerintahan kerajaan lagi. Okey, yang seterusnya, raja merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Okey, dan yang terakhir, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Dilantiknya pula penasihat British untuk menguruskan pentadbiran negeri, di mana adanya Gabinor British yang menguruskan pentadbiran-pentadbiran berkaitan dengan negeri. Okey, macam gambar yang Ustaz dah sediakan kat atas ini ialah gambar-gambar Raja Melayu dan juga Gabinor negeri-negeri Selat. Okey, ini adalah bukti ataupun rujukan atas berlakunya perubahan pada institusi raja itu pada zaman penjajahan British. Okey, yang seterusnya ialah institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Berubah lagi. Tadi zaman kerajaan Melayu awal lain, zaman penjajahan British lain, zaman pendudukan Jepun berubah lagi, di mana raja masih dikekalkan sebagai ketua negeri. Okey, kedudukannya sebagai ketua negeri masih dikekalkan, dan juga raja masih tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kuasa mutlak tu tak ada lagi dekat raja tu. Okey, maksudnya raja tidak mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahannya. Dan seterusnya, hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Hanya memegang jawatan sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Dan yang terakhir, Gabinor Jepun
mengurus pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Tadi Governor British, ini pula Jepun pula yang menjadi menjadi orang yang menguruskan pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Okey, inilah contoh di mana berlakunya zaman pendudukan Jepun. Jepun memasuki Malaya. Okey, gambar ini adalah bukti kepada datangnya Jepun dan menduduki tanah Melayu pada masa dahulu. Okey, dan yang terakhir sekali, selepas itu institusi raja pada zaman selepas merdeka hingga kini. Okey, lepas je merdeka, berlaku lagi perubahan pada institusi raja ini. Okay, yang pertama, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Okey, sistem raja berperlembagaan pun diperkenalkan untuk menjaga institusi raja ini. Okey, dan yang kedua, kuasa raja ataupun sultan tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Okey, dah ada perlembagaan negeri dan kuasa raja dan sultan ini tertakluk di bawah perlembagaan tersebut. Dan yang ketiga, pentadbiran negeri diketuai Menteri Besar dibantu oleh Majlis Eksekutif. Pentadbiran negeri pula dah diuruskan ataupun diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Dan yang keempat, institusi YDPA ataupun yang di Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Di mana institusi ini yang Ustaz dah terangkan sebelum ini, di mana sekarang mempunyai 9 Raja Melayu dan 9 orang Raja Melayu ini dipilih sebagai YDPA secara bergilir-gilir. Okey, itu adalah poin yang nombor 5. Di mana mereka akan bergilir-gilir dan menjadi ketua negara. Yang memegang jawatan sebagai YDPA. Dan yang terakhir sekali ialah pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu Jemaah Menteri. Okey, macam pada masa kini di mana kita mempunyai Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri ini dibantu oleh jemaah-jemaah menteri yang lain untuk menguruskan perkara berkaitan dengan pentadbiran negara. Okey, kita boleh lihat gambar Ustaz Istiqlal kat atas, di mana gambar yang di Pertuan Agong kita sekarang, di mana raja bertindak sebagai ketua negara. Okey, sebelum Ustaz lupa, kita kena ingat bahawa fasa-fasa yang berlaku tadi, perubahan yang berlaku dari masa ke semasa tadi, daripada zaman kerajaan Melayu awal, seterusnya zaman penjajahan British dan zaman pendudukan Jepun. Selepas zaman pendudukan Jepun, British menjajah kembali negara kita dan mengekalkan institusi beraja yang sama. Dan yang terakhir sekali, barulah kita terus kepada zaman selepas merdeka. Okey, kita terus masuk kepada yang poin yang seterusnya, iaitu institusi raja di dunia. Okey, terdapat 43 buah negara yang mengamalkan institusi beraja ini. Okey, Ustaz dah sediakan 5 gambar di atas, iaitu gambar bendera. Yang pertama, gambar bendera yang di Pertuan Agong. Yang kedua, gambar bendera Ratu United Kingdom, gambar bendera Raja Thailand, gambar bendera Ratu Denmark dan juga bendera Raja Maghribi. Okey, di mana masih banyak negara yang mengamalkan institusi beraja ini. Okey, secara kesimpulannya, kita kena tahu bahawa yang pertama, apakah perubahan yang telah berlaku pada institusi raja di Malaysia ini? Okey, macam Ustaz dah terangkan tadi, yang pertama pada zaman kerajaan Melayu awal. Okey, yang kedua, zaman penjajahan British. Okey, masa zaman penjajahan British berubah institusi raja itu. Lepas tu datang pula Jepun. Jepun mengubah kembali institusi raja itu. Tetapi selepas Jepun ini, British menjajah kembali negara kita dan mengekalkan undang-undang yang sama ataupun kedudukan yang sama sebagaimana yang telah diperkenalkan pada zaman penjajahan British dahulu. Okey, dan yang terakhir ialah zaman selepas merdeka, iaitu pada masa kini. Okey, yang seterusnya kita kena tahu berapa banyak lagi negara yang mengamalkan institusi raja ini selain pada negara kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kita hendaklah mentaati dan menghargai institusi raja ini kerana ianya adalah sebagai payung negara kita, di mana raja ini menjadi pelindung kepada negara kita dan menjadi pemimpin
kepada negara kita, dan kita hendaklah sentiasa mentaati pemimpin dan setia kepada arahannya, dan terus kita menghargai dan menghormati perjuangannya dan juga apa yang telah dilakukan untuk negaranya, di mana dia banyak membantu kita dalam urusan kehidupan seharian kita sehingga pada masa kini. Kita kena ingat bahawa institusi raja ini adalah sangat penting bagi menjaga kedaulatan negara kita daripada ancaman-ancaman negara luar. Dan insya-Allah setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini, dan semoga kita sama-sama dipermudahkan urusan untuk terus belajar dan menuntut ilmu, dan sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.